بالصواب. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat penerangan yang sangat jelas daripada Maulana kita. Jadi untuk round yang terakhir, kita minta kepada setiap panel lah, mula daripada Dr. Aiman, untuk setiap seorang mungkin kita ada berapa minit, ikut sukalah berapa pun nak minit nak cakap, setiap orang 5 minit, setiap orang 5 minit untuk bagaimanakah terutama ni kita ada sebahagian daripada para pelajar dan juga daripada orang awam, macam mana kita nak menguasai turaf di zaman moden ni. Jadi setiap ni soalannya samalah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mungkin saya lahir daripada Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Jadi mereka adalah tindak balas daripada kaum muda. Jadi kaum muda tu Muhammadiyah, di Indonesia kaum tua dipanggil dengan Nahdlatul Ulama. Di Malaysia kaum muda, kaum tua. Jadi kami dididik dan kami memang menaikkan turas. Jadi menghargai turas dan menjaga turas. Tapi di dunia ini kita kan semakin moden. Jadi banyak orang komplain, kita kena perbaruan yang menyebabkan mereka laku akhirnya kita kononnya kolot dan ketinggalan zaman. Cuma Alhamdulillah Nahdlatul Ulama di istiqamah. Bila di istiqamah, pada hari ini di Indonesia ada satu makulah, satu kata-kata bahawa Din Syamsuddin tu ketua kepada Muhammadiyah, dia kata apa? Kami di Muhammadiyah sudah dalam keadaan krisis ulama. Diorang dah tak ada ulama, tinggal sedikit. Kerana apa? Kerana mereka terlalu progresif kepada moden, kaum muda. Mereka tinggal turas, sehingga yang ahli turas di kalangan mereka sedikit dan mereka kehabisan ulama. So just imagine, ni yang terjadi. Maka salah satu yang boleh saya share di sini, Nahdlatul Ulama berusaha untuk kekal berpegang pada prinsip al-muhafazatu 'alal qadimi as-salih wal akhdhu bil jadidi al aslah. Al-muhafazatu, menjaga, to preserve yang lama yang baik. Contoh dia apa? Di kedai kat sini saya bagi contoh terbaik, iaitu kitab Hasyiah Tarmasi, Imam Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, Termas, dari Indonesia, tapi dia menulis kitab semua dalam bahasa Arab, iaitu Termas yang terkenal. Dan saya ada cetakan lama lah, cetakan yang kiai saya pakai dulu, dan bila keluar cetakan ni kita semua kat pondok beli ramai-ramai. Jadi kiai kami diajak, kenapa kitab ni perlu menjadi yang paling terdahulu dalam kita merujuk. Kita berbicara di konteks Indonesia hukum hakam, kita berbicara di Nusantara hukum hakam, maka orang yang lebih faham waqi'ah adalah turas ulama Melayu, turas ulama di tanah ni, contoh dia. Dan ternyata betul, isu-isu yang ada dalam ini lebih dekat dengan kes-kes yang ada pada kita di ulama Nusantara, yang ada pada kaum alam Melayu. Ini al-muhafazatu 'alal qadimi as-salih. Ini. Jadi macam mana cara dia? Iaitu dalam pendidikan agama, saya terus terang, Maulana Nulfi, Hatta, Ustaz Iqbal, kita semua turas, tiga-tiga turas. Saya dari pondok Jawa, pondok tradisional. So kita memang kitab turas ni dari pelajaran kelas 6 ibtidak sampai ke 3 aliyah. Jadi 7 tahun kitab dari awal sampai akhir turas. Baca kitab turas, kitab kuning atau putih tapi yang tak ada harakat, yang memang dididik untuk membaca setiap huruf dhabit dari mula mubtada khabar dengan cara turas. Jadi cara lama dhabit tu, kalau dari di Akademi Jawi tu nama rumus jawiyah tu kita pakai. Sampai saya jadi ustaz pun wajib mempertahankan turas. Maulana Ustaz Iqbal daripada South Africa juga turas. Saya kata balik. Maulana Lutfi juga daripada Yaman, Hudaidah, dan sekarang di Sri Pitalik. Kitab-kitab dia turas, boleh tanya rujuk. Ini al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Jadi kalau kita tukar kita punya silibus, susahlah. Tapi wal akhdhu bil jadidil aslah, of course kita berhadapan dengan isu kontemporer.
So benda-benda yang perlu untuk moden, kita tetap kena tatbik dengan mengambil cara yang paling baru, yang paling baik. Maksud dia apa? Contoh dia kedai kat sini, kalau kita masih nak pakai jual beli pakai emas, mungkin tak laku lah bermak ni. Siapa yang nak bawa dinar dan dirham pada hari ini? Dan kita akan preserve dinar dan dirham kita dekat dalam safe deposit box kan, sebab dia sangat berharga. So kita ada maybe bayaran guna pakai QR code, hanya sekadar seperti itu, benda-benda yang bersifat moden. Okay, maybe kita susah untuk ni, kita ada facility yang baru kan, contoh dia terpaksa pakai Zoom atau terpaksa pakai Meet, contoh dia Google Meet kerana dalam keadaan COVID dan lainnya. Ini wal akhdhu bil jadidi al aslah, but syllabus kita tetap kena remain turaf. Ini yang contoh dia di pondok kami, kita jawab isu-isu moden, tapi rujukan dia, masadir dia, istinbat dia tetap kepada turas. Dan ini alhamdulillah kita bersama-sama memang tetap dalam penulisan kita akan sentiasa rujuk kepada kitab turas sebelum kitab moden. Jadi turas always the first. Itu dia, insya-Allah. Sekian dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam penguasaan ilmu turas, antara perkara yang penting kita perhatikan adalah untuk memiliki ataupun mencari guru yang mempunyai sanad keilmuan. Ini sangat penting. Ini adalah sebenarnya keistimewaan umat Nabi SAW. Umat yang lain mereka tidak simpan sanad ilmu mereka. Mereka tidak ada sanad ilmu. Tanya orang-orang yang sastra Inggeris di UK, adakah mereka ada sanad sampai ke Shakespeare? Tanyakan ahli-ahli falsafah barat, adakah mereka ada sanad keilmuan mereka sampai ke Plato, sampai ke Socrates? Mereka tidak ada. Tapi ini adalah keistimewaan khusus umat Nabi SAW. Kita ada sanad keilmuan, dan dalam sanad keilmuan itu ada keberkatan. Kerana apa? Kerana kita bukan sahaja ada periwayatan daripada siapa, akan tetapi yang lebih mahal, yang lebih penting itu adalah kaedah yang diwarisi secara dirayah itu, kaedah untuk memahami dan berinteraksi dengan Al-Quran dan juga hadis. Sebagai contoh ya, beberapa minggu yang lepas, contoh seseorang yang tidak berpegang ataupun tidak berpijak kepada kaedah yang dipegang oleh ulama. Beliau mengatakan bahawa hadis doa makan ini adalah hadis yang daif, therefore kita tak perlu nak amalkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Dan ini adalah menyalahi kaedah yang digunakan oleh ulama. Kerana dia hanya sekadar status hadis ini daif, therefore tak perlu nak amalkan, yang terbaik tak payah amalkan. Ini tidak betul, kerana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, dan Imam Nawawi menerangkan bahawa segala hadis yang beliau riwayatkan dalam kitab ini adalah untuk diamalkan. Walaupun ada hadis daif, kata Imam Nawawi, akan tetapi hadis daif apabila berkaitan dengan amalan yang ada diberitahu fadilatnya, maka yang terbaik adalah untuk amalkan sebagai cara berhati-hati, ihtiyat. Untuk cara berhati-hati terhadap hadis daif apabila berkaitan dengan amalan adalah dengan mengamalkannya, bukan meninggalkannya. Tapi seseorang yang tidak mewarisi kaedah ilmu yang benar, dia akan mengatakan, baik, amalan ini daripada hadis daif, therefore tinggalkanlah yang terbaik. Lihat bagaimana percanggahan orang yang mempunyai dan mewarisi ilmu yang mempunyai kaedah yang diwarisi secara betul, dan orang-orang yang tidak mewarisi ini secara betul. Dan itu adalah tugas anak murid ya, tugas anak murid untuk kita mencari guru yang mempunyai sanad ya. Dan tidak menyalahi adab kalau kita bertanya kepada guru yang kita nak ambil ilmu daripadanya, ataupun kita buat fact finding, ataupun kita buat kajian dengan teliti, adakah guru kita ini ada sanad ataupun tidak. Dan untuk bertanya sanad kepada beliau, ini juga tidak menyalahi adab. Tapi kalau kita takut untuk bertanya, kita sendiri fact finding, tengok dia punya biografi, tengok biodata, latar belakang pengajian dia, ada tak nampak sentuhan talaki, dia pernah bertalaki kitab dengan mana-mana ulama. Kalau dia sekadar mengalami sekolah kebangsaan dan kemudian menjadi pensyarah, kemudian mengajar ilmu agama, maka di situ kita kena tanya dia secara private, kerana mungkin dia sekolah kebangsaan, sekolah universiti, tapi pada waktu lapang beliau pergi ke pondok ataupun ulama pondok untuk bertalaki. Kalau begitu, maka ilmunya adalah ilmu bersanad walaupun tak pernah sekolah pondok.
Sambil-sambil mungkin sepanjang 4 tahun dia buat degree di universiti, dia sentiasa memburu majlis ilmu yang bersanad. Tengok mana ada pengajian hadis yang bersanad, dia pergi. Mana pengajian fiqh yang bersanad, dia pergi. Mana pengajian akidah yang bersanad, dia buru majlis ilmu. Dan itu adalah tugas anak murid untuk mencari guru yang bersanad. Seperti mana yang disebutkan oleh Mana Lutfi sebentar tadi, ilmu agama ini adalah agama kamu. Kalau kita tersalah ambil ilmu agama itu, maka kemerbahayaannya adalah menimpa kita. Suatu yang dahsyat, suatu yang besar adalah kefahaman agama kita akan tercalar. Dan dalam kita memerhatikan sejarah orang dahulu, para ilmuwan apabila mereka nak mengaji ilmu, mereka kenal siapa betul-betul ustaz yang nak mengajar dia tu. Kalau dia tak berapa kenal, dia akan duduk dalam halaqah ilmu 2-3 hari. Daripada segi pengajian, adakah betul-betul ikut kaedah ulama majoriti yang lain, ataupun dalam pengajian itu mensyirikkan amalan orang Islam yang lain, mudah membida'ahkan amalan yang lain. Ulama zaman dahulu melihat kaedah tersebut 3 hari untuk benar-benar pasti, untuk minta izin kepada guru tadi untuk terus jadi anak muridnya. Maka itu adalah tugas kita, sama ada kita menuntut ilmu secara talaki depan-depan, musafahah di hadapan guru, bersimpuh di hadapan guru, ataupun menuntut ilmu secara online. Ya, ada orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk hadir majlis ilmu secara fizikal, dia mengambil ilmu secara bersanad melalui online. Walaupun ia kurang keberkatan nak berbanding dengan orang yang berjumpa depan, tetapi seseorang itu cuba bersedaya upaya untuk mengambil juga ilmu yang bersanad. Ya, boleh juga melalui YouTube, melalui bersanad, kerana ada yang mempunyai episod daripada awal kitab sampai akhir kitab. Kadang kalau kita ada kesempatan untuk jumpa guru yang mengajarkan dalam amalan itu, kita minta sanad daripada dia ataupun kita minta ijazah ilmu daripada dia. Walhasil, hatta kalau kita nak belajar secara online pun, kita pastikan yang guru yang mengajar itu mempunyai sanad keilmuan, supaya ilmu yang kita warisi ke dalam dada kita itu adalah ilmu yang dikepung dengan kerangka kaedah, metodologi, pedagogi dan juga usul-usul yang menjadi pagar kepada sesuatu fakta ilmu itu tidak terkeluar daripada skop Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu diperolehi dengan belajar. Tafaqahu qabla an tusawwadu, kata Sayyidina Umar. Hendaklah kamu mendalami agama, memahaminya secara mendalam sebelum kamu dilantik menjadi ketua. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah ada di sebahagian daripada umat Islam golongan yang mereka meninggalkan halaman mereka untuk mendalami agama. Jawapannya sudah tentulah belajar. Dan belajar ini ada yang wajib atas setiap orang. Seperti yang Nabi sebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi ilmu ini adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Dan ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi adalah merujuk kepada ilmu fardu kifayah, dan adalah sesuatu realiti yang tak akan berubah dan tidak pernah berubah daripada zaman dahulu sehinggalah hari kiamat. Umat Islam ini akan terbahagi kepada dua kumpulan. Pertama, orang yang belajar, orang yang berilmu, dan yang kedua, orang yang tidak berilmu. Maksudnya dia bukan daripada kalangan orang yang belajar, orang yang memberi masa yang banyak untuk belajar. Dan perkara ini daripada zaman Nabi lagi. Oleh kerana itulah keadaan yang berlaku, maka kita simpulkan satu lagi, di kalangan umat Islam ni ada dua je. Satu orang yang mengajar, satu orang yang belajar. Dan orang yang mengajar pun dia belajar juga pada tahap dia. Dan sesuatu realiti yang tak pernah berubah, orang yang tak belajar ni, tak belajar, yang saya maksudkan tak belajar ni, maksudnya memberi masa yang khusus untuk belajar, adalah lebih banyak daripada orang yang belajar.
Jadi apa tanggungjawab dia? Orang yang belajar, tanggungjawab dia mengajar orang yang nak belajar dengan dia. Dan orang awam, maka tanggungjawabnya belajar. Maka itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ta'lim dan ada ta'allum. Tak pernah berubah. Ada yang mengajar dan ada yang belajar. Dan bila kita belajar dengan satu orang, sudah tentulah kita belajar dengan dia, kita taklid dia. Apa yang dia cakap, kita ikut je lah. Itu namanya belajar. Kalau anak murid itu dia reti kaji apa yang ustaz dia sampaikan pada hari pertama dia belajar, itu bukan belajar. Itu maknanya dia dah jadi pensyarah. Sebab itu taklid ini benda yang logik. Jadi pesanan untuk menguasai turas ini adalah dirujuk kepada golongan pertama, golongan faqih wal mutafaqih. Golongan itu menguasai. Orang awam tak perlu tension. Mereka tidak ditaklifkan. Mereka tidak ditaklifkan untuk faham ibarat matan umum. Tak ada taklif. Tak ada taklif. Mereka memahami arkanul iman secara ijmal, memahami arkanul Islam secara ijmal, dan memahami arkanul ihsan secara ijmal. Dan mereka tunggu dengan hari kiamat. Maka ada satu orang sahabat, dia datang jumpa Rasulullah. Maka Abu Aqra' bin Habis, bukan, apa nama dia, Dhiman, dia kata, aku akan semayang 5 waktu, aku akan puasa, dan aku akan bayar zakat, dan aku tak akan tambah. Aku tak akan tambah dan aku tak akan kurangkan. Maka dia kata, kalau kamu nak melihat daripada kalangan ahli syurga, lihatlah pada dia. Kenapa saya sebut begini? Maksudnya, dia satu perkara, ada juga golongan yang dia nak semua orang awam jadi alim. Tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Orang awam jadi alim, tak akan berlaku. Quran Sunnah, tak akan berlaku. Tak pernah berlaku daripada zaman Nabi lagi. Daripada 124,000 para sahabat, ada beberapa orang sahabat sahaja yang dibenarkan memberi fatwa. Yang lain dia kena ikut. Dia kena pergi jumpa, tanya. Mereka tak dibenarkan memberi fatwa. Dan Nabi tak kata pula, kamu ni perlu usaha sampai boleh mengeluarkan fatwa. Tidak. Sebab itu namanya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu. Dan nasihat untuk para pelajar. Jadi para pelajar hendaklah cuba untuk memahami ilmu-ilmu yang detail, ilmu-ilmu yang dalam. Imam Syafi'i kata, kalau semua orang tinggalkan ilmu dalam, kan antara tanda akhir zaman pertama, orang kemudian mencaci orang yang sebelumnya. Yang kedua adalah setiap orang merasa takjub dengan pendapat dia. Kalau Nabi katakan ini adalah tanda-tanda akan dekatnya kiamat, adakah ini sifat yang baik atau sifat yang tak baik? Maka kalau kita temui ada golongan yang mencaci salaf, maka mereka ini mempercepatkan kiamat seumpamanya. Maknanya benda tak elok. Dan i'jabu kullin bi ra'yihi, kullu mri'in bi ra'yihi. Setiap orang dia takjub dengan pandangan dia. Kadang-kadang pandangan tu dia rasa begitu fresh. Ni dalam kitab 1400 tak ada semua ni, memang betul-betul fresh. Maka dia anggap itulah kualiti, itulah ilmu. Bila temui sesuatu yang fresh, tidak. Kerana agama Islam ini dia adalah menghidupkan yang kadim. Tidak ada yang lebih kadim daripada mengajak manusia kepada Allah. Tidak ada satu orang Nabi pun mengajak manusia kepada Allah. Seruan mengajak manusia kepada Allah ni seruan kuno daripada zaman Nabi Adam AS, dan dia tak pernah berubah. Kalau dia berubah, ulama kena letak balik pada landasan dia. Maka itulah tugas mujaddid. Mujaddid ni bukan tugas dia bawa benda-benda yang tak dikenali oleh salaf, tidak. Tetapi dia meletakkan balik di atas landasan yang betul. Dia memberi kesegaran kepada agama yang telah lesu. Maka inilah yang dimaksudkan Allah akan membangkitkan mujaddid pada setiap 100 tahun. Wallahu a'lam. Saya